Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Iman yang dibagi kepada kita Islam dan juga nikmat dapat kita ini diperkenalkan Allah, di mana kita mengetahui hidup kita ini adalah menceritakan tentang diri Allah. Jadi alhamdulillah hidup kita ni tidak ada. Kita tidak memiliki hidup, tetapi kita diberi hidup oleh Allah. Maka diberi hidup oleh Allah menunjukkan yang adanya Allah. Tapi bila kita menyaksikan yang ada hanya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kita menyaksikan yang ada hanya Allah, tetapi kita melakukan dalam kehidupan masih lagi pengakuan diri. Jadi itu kita perlu mencari pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Ataupun di zaman Rasulullah dipanggil ilmu ahadah, ilmu mengesakan Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak esakan Allah? Jadi hidup kita ni mengesakan Allah. Maknanya mengesakan Allah, menombor satukan yang Allah je ada. Sebab sesuai dengan kalimat sakti la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha, aku menyaksikan. Tapi kita menyaksikan sebut aja, tapi kita masih lagi ada keakuan di diri. Maka kita perlu belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita faham. Rasulullah 13 tahun mengajar ilmu ahadah ni, ilmu untuk mengenal Allah, mengesakan Allah. Jadi kita alhamdulillah sampai kepada masa kita ni, masih lagi kita ni dah dapat mengecapi kefahaman yang benar-benar, yang tahu hala tujuan hidup kita ni. Hala tujuan hidup kita ni. Kalau kita tak tahu, memang terumah. Saya sendiri pun, kalau yang dah tahu ni pun, kalau tak pegang, terumbang-ambing. Terumbang-ambing maknanya masih lagi kita dalam keadaan tak stabil. Kejap rasa ada, kejap tidak. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita belajar. Belajar mana ada orang betul je. Belajar tu memang betul kan silap. Tapi lama-lama kelamaan akan kurang silap. Kita tetap akan berpegang kepada mentauhidkan Allah hidup kita. Kita dah tahu ada rujuk hidup kita gitu. Ya. Jadi kita ni Allah nak menceritakan pertama Nur Muhammad. Allah nak menceritakan diri dia zahirkan pertama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad apa tu? Nur Muhammad tu dari sekian alam, dinding sekalian alam ni terbuat daripada cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya langit dan macam mana semalam tempoh hari digital. Langit dan bumi isinya ni diliputi oleh cahaya. Jadi kita ni duduk dalam kecil bumi ni. Planet ni dan surga neraka lubang semua duduk dalam sekian yang diliputi oleh nur, sangat terang nur. Cuba kita matahari tu lihat lama-lama, boleh tak? Itu jauh tu beribu-ribu batu tu. Pun kita silau juga kalau dia dah pancaran dia kuat. Padahal dia tu mengambil cahaya daripada Nur Muhammad. Dia pun tak bercahaya matahari tu. Dia dapat daripada Nur Muhammad tu, Allah yang suluh Nur Muhammad tu jadi Nur. Allahu nurus samawati, dia Allah mengatakan aku memberi cahaya sekalian langit, sekalian bumi, seisinya sekalian. Jadi di dalam kita ni, bila disuruh kok kita nampak matahari ya, bulan lah, ada kipas, ada pokok, ada ni. Jadi sebelum ni belum disebut ada.
Yang disebut ada adalah sifatullah bernama Nur Rahman. Jadi adalah kita ni bila disuluh ada, kita ni ada. Yang disuluh tu tak lain, dia nak menyatakan dirinya. Jadi disuluh pokok, ada sifat pokok ini. Siapa yang jadikan sifat tu? Siapa yang jadi pokok tu? Siapa yang bagi nama pokok tu? Semuanya Allah. Penceritaan dia semua. Ada tak yang lain lagi Pan? Tak ada kan. Jadi apa pun dalam kehidupan kita, kita nak duduk di situ lah. Asyhadu an, kita mengatakan, menyaksikan tak ada, semua tak ada adalah ini semua adalah perbuatan Allah. Semua pentadbiran Allah. Allah yang mentadbir. Malaikat siapa takbir? Siapa bagi kuasa? Siapa bagi kehendak pada malaikat? Malaikat maut ke malaikat apa pun yang kita takut tu, siapa yang bagi kuasa? Allah. Siapa bagi kuasa pada jin-jin, manusia-manusia, binatang-binatang? Siapa bagi kuasa? Siapa bagi hidup? Siapa bagi berkehendak di sini ke sana? Allah di dalam kesibukan semua Allah nak menyatakan diri dia, termasuk kita ni menyatakan dirinya. Nak makan apa tadi, nak pergi mana, jumpa siapa, siapa yang punya rancangan aturan? Allah. Jadi kalau kita dah faham kehidupan kita ni semuanya disusun oleh Allah. Daripada kita naik nafas, naik turun, semua Allah yang berhenti. Berapa banyak, semuanya Allah yang dalam kesibukan Allah. Jadi dalam kesibukan Allah berkuasa semua. Bukan mana dia ada bagi kuasa kat kita dengan Allah, tempat lain Allah tak berkuasa, tak. Semua sekaligus, bayangkan, wa huwa bikulli syai'in qadir. Semuanya kekuasaan di bawah kekuasaan semua. Bayangkan hebat. Tapi kita masih lagi nampak ada orang yang kuasa dia ni. Sebab apa? Kita tidak mengimani, tidak memahami betul-betul kenal diri kita. Baru kenal diri kita, kita dah faham kita tak adalah. Ayat kita adalah. Habis susah kita dah pelajaran ni dah lama sangat. Kita maknanya kita dah rasa macam mana boleh aku tak ada, ni aku yang buat. Kita nak mengaku juga kita ni kita melihat, kita mendengar, kita berfikir, kita yang nak susun, kita tak boleh terima macam ni, kita boleh terima yang ni. Padahal yang kita terima tu tadi pun dia punya kehendak, tak terima pun kehendak dia kita selalu dengan wa qada rabbuka alla ta. Selalu dengan Allah Pan. Baru kita dapat. Itulah makna kehidupan. Kalau kita boleh duduk situ, imanlah nama dia. Kalau kita masih lagi rasa ada lagi kita yang solat, kita yang puasa, bukan saya tak bagi buat. Jangan mengaku kita yang buat solat, kita yang hidup, kita yang berkata-kata, kita yang melihat. Itu yang nak dikatakan tadi, bawa la ilaha illallah ataupun bawa syahadah. Bukan sebut syahadah, bawa syahadah dalam kehidupan. Bawa, kita nak bawa supaya memang kita tak ada. Kita ni membawakan tadi, dialah sebenarnya yang membawa. Kita istilahkan gitu. Tapi sebenarnya dialah, dia dengan diri dia. Bukan ada dua pun, bukan ada antara aku dan engkau ya Allah, antara itu dua. Tak boleh. Aku sembah engkau ya Allah. Ini aku tak boleh. Habis saja pun. Habis kita macam mana? Apa tujuan kita dihidupkan? Itulah tujuan dihidupkan. Untuk menyaksikan, untuk menyatakan dia yang ada. Ini kalau susah, siapa-siapa tak boleh pindah. Memang dia keras. Menyesallah dia nanti bila dia pada masyarakat. Dia buta. Sebab di dunia lagi dia merasakan dia yang ada. Dia tak faham ayat-ayat Allah. Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Engkau ni menyatakan aku yang ada. Dan yang kau menyatakan tak lain sebenarnya aku dah menyatakan diri aku sendiri. Sebab engkau tak boleh menyatakan aku. Kalau aku tak bagi kehidupan, kau boleh? Sebelum ni engkau ada kehidupan ke? Iblis ada ke kehidupan sebelum ni? Ke iblis ada yang jadikan yang lain? Jangan, kita kena betul-betul faham ni. Malaikat ke, jin ke, apa semua di bawah kekuasaan Allah. Semua Allah yang ngurus. Sebab Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia watak.
watak iblis, malaikat maut gini, malaikat tulis, malaikat Jibril gini, turun wahyu. Semua dibagi tu. Siapa yang bagi tugas? Ke Selcom DG. Mana ada kuasa lain lagi? Itu yang kita nak faham sekarang dalam konsep kehidupan kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh 124,000 Nabi-Nabi, yang dibawa oleh wali-wali Allah ganti. Dia ada letak lain. Betul-betul mengimani, meyakini. Bukan cakap aja asyhadu alla, aku menyaksikan tak ada ya. Habis saja solat, dah mula kau rasa aku lagi ni. Kau dah mengaku macam Firaun. Tapi apabila kau tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, kau tak akan faham. Susah kenapa orang terangkan kau akan lawan gitu. Kan Allah jadikan aku, tidak je aku jadikan jin dan manusia sekali beribadah kepada aku. Jadi Allah suruh kita beribadah lah. Tujuan dia. La haula wala quwwata illa billah. Kita kurang meneliti maksud ayat. Tidak aku jadi kan, tidak, kita ni tidak. Tidak tak ada dulu, barulah kita lakukan ibadah, dia yang melakukan. Itu maksudnya tidak. Jadi bahasa Allah Ta'ala ni, bahasa dia, kita kena kenal diri, kenal Allah, baru kita faham bahasa Allah. Musa, kau dah sampai bukit ni, tanggalkan kedua terompah kau. Musa tahu bahasa Allah Ta'ala. Terompah tu bukan terompah, memang dia tanggalkan terompah, tetapi bukan terompah tu. Terompah dua kehidupan. Kehidupan tentang dunia, buang kehidupan di keakuan diri. Dua tu rasa tu. Baru kau dah berada di lembah suci Toa. Kau dah berada di tempat yang suci. Baru betul. Tapi kalau ada diri kau lagi, kau duduk tempat suci mana pun, kau takkan tempat tu bukan suci. Jadi tempat tu bukan ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Kalau kamu buangkan kedua terompah tu, jelas-jelas kau duduk tempat yang suci, kata Allah. Tapi kalau kau masih pakai terompah tu lagi, kehidupan kau rasa ada, kau ada keakuan diri, kau cari mana pun kau takkan jumpa tempat lembah suci. Spesial bahasa Allah Ta'ala. Itu bahasa Allah Ta'ala. Itu saya maksudkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu bahasa Allah Ta'ala, kalimat sakti. Allah yang menciptakan kalimat tu dan memahami maksudnya tu. Untuk kita faham, kita ni lah, pakaian kita adalah tidak ada. Habis ada ni menyatakan dia yang ada. Nah juga rasa ada juga dia kata. Habis aku nanti bila aku dah diraihkan Allah, aku dah dimatikan, aku kat mana dia? Lah, tak ada. Di sisi Allah maknanya bukan ada dua. Itulah kemanisan nama dia. Bila betul orang mentauhid dengan Allah, itulah manis. Dan kau cari diri kau lagi, buat apa kau nak cari pahit lagi? Kan selamat dia bila kau lebur dengan Allah dia, sebab Allah semua berkuasa. Baru kau tahu bila kau duduk situ, kau tenggelam betul-betul tak ada diri kau, dia aja ada. Maknanya barulah kau nampak, ya Allah, semuanya kekuasaan Allah. Malaikat pencabut nyawa pun kau dah tak takut. Bukan mana kita berani, bukan. Dah tak ada semua. Malaikat maut tu pun dapat kuasa daripada siapa? Dia tak boleh apa. Rasulullah dan azab tadi sakit sangat. Malaikat maut datang. Israel. Dia pun takut-takut nak cabut nyawa Rasulullah. Rasulullah panggil dia. Rasulullah tak takut. Rasulullah tahu dia punya kuasa daripada Allah. Jadi dia nampak Allah, dia tak nampak malaikat tu maut. Tapi berbentuk gitu malaikat tu maut, kekuasaan Allah tu berbentuk gitu. Allah Rasulullah kata, sudah sampai ke waktuku untuk kau cabut nyawa aku, kata Allah. Ya Muhammad, biar aku cabut selembut-lembutnya Muhammad. Kerana kau manusia yang suci, kekasih Allah, tak sanggup aku nak cabut. Teruskanlah. Apa? Rasulullah tak. Kenapa? Sebab Rasulullah kenal diri, kenal Allah. Yang datang tu kekuasaan Allah juga, bukan. Tapi kita ni dia momok-momok kan gitu. Kau mau datang ngeri orang lah. Sebab apa ngeri? Sebab kau tak kenal diri, tak kenal. Bukanlah saya cakap tadi si Haji ni macam lebar, dia boleh malaikat maut tu dia boleh main. Bukan maksud saya gitu. Kita kena belajar lah. Dia pun makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah, tak ada kuasa. Sama-sama tak ada kuasa sebenarnya. Bukan saya kata kita berani dengan malaikat tu maut. Dia pun tak ada kuasa, kita pun tak ada kuasa. Kita dudukkan yang kuasa hanya Allah. Macam mana kita nak hidup, kita nak bawa gitu dayat? Kita nak bawa kehidupan kita gitu. Itu yang sebenar yang Rasulullah
Ajar supaya kita ni, Allah nak kita ni tenang hidup dunia. Bukan Allah ni nak bagi kau ujian, nak bebankan kau tak. Dia bagi banjir baru-baru ni, dia bagi apa ujian segala macam, rumah tenggelam, runtuh tanah ke apa, berjam-jam duduk atap rumah. Itu semua Allah Ta'ala punya susunan 4,000 tahun dulu dah ada dah dalam chip dia komplit. Dia tahu layak kau. Kalau dia tak buat gitu, nanti kau makin tak sedar diri. Dan aku bagi ni sebab nanti nak kedatangan Imam Mahdi, kau bersedia untuk susah. Dengan aku buat-buat gini, tak lama lagi Imam Mahdi datang, lebih susah lah. Jadi kau dah bersedia, ada sedikit-sedikit aku bagi ujian ni. Jadi ada pendinding, maknanya untuk kita nak menghadapi ke depan ni lebih sulit lagi. Bukan kesulitan tu membuatkan kita jauh pada Allah, nanti akan bertambah dekat. Hidup ni memang ada senang, ada susah, ada sulit, ada mudah. Bila kita mudah, bersyukur kepada Allah, Allah mudah. Bila kena sulit, Allah nak bagi kita special lagi. Dia nak bagi keimanan kita bertambah kuat. Dia bagilah kepayahan, kesusahan, bencana. Tapi kalau tak mengaji, kena diri, kena Allah, kau akan tukarkan nanti. Oh ini bebal, kau akan keras, kau akan membinasakan diri. Jadi dia ajarkan kita kembali belajar mengenal diri, mengenal Allah, baru kau tahu ni ujian. Tapi kalau kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kau akan anggap itu satu musibah, seksaan. Apalah Allah tu apa, kau akan berbala-bala. Itu Allah tegur kita supaya carilah jalan. Bila kena ujian macam ni, cari jalan untuk kembali mengenal diri, mengenal Allah. Selama ini hari kau hanya nyebut nama Allah. Solat kau mengaku kau yang solat, puji kau mengaku kau yang puji. Itu belum sampai lagi kepada amalan kau. Bukan Allah tak bagi buat, tetapi masih dalam keadaan lalai fawailul lil musallin allazina salatihim neraka wail, celaka orang yang di dalam ibadahnya, bukan kata solat saja, dalam kehidupannya lalai. Apa lalai tu? Mengaku aku yang kuat. Itu lalai. Jadi kehidupan kita bersyukur kita kepada Allah. Masih lagi penghujung zaman era Dajjal ni, era fitnah keliling kita ni, teruk sekeliling kita ni. Ya Allah, kalau dibagi penglihatan oleh Allah, banyak kita lihat orang-orang yang dah jadi kerasukan, tapi tidak sedar. Minta maaf saya cakap ya, keliling sampai dah masuk dalam rumah pun ada. Kadang-kadang berlaku dalam keluarga kita sendiri, abang, kakak kita mereka semua dah jadi manusia kejadian, bukan manusia yang asli, yang insan kamil, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Hanya manusia yang asli adalah manusia insan kamil yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dia kenal diri, kenal Allah, ahli sunnah wal jamaah. Dia ahli Allah, kemudian baru dia ikut sunnah Nabi SAW dan berjemaah. Tapi ahli Allah, ahli sunnah, ahli pun tak lepas lagi. Ahli Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, tak jadi ahli Allah. Tak lepas lagi, macam mana nak jadi sunnah, nak ikut sunnah? Macam mana nak berjemaah? Macam mana 73 golongan ni? Satu aja kan, ahli sunnah wal. Macam mana? Kita nak mengaku. Jadi nak mengaku boleh, tetapi pastikan kita ada mengaji, belajar betul-betul, jumpa pembimbing rohani yang boleh menunjukkan kita untuk mengenal Allah. Barulah kita dapat kenal diri, barulah kita digelar ahli, barulah kita boleh hidupkan sunnah. Bukan saya cakap kau tak jadi ahli boleh hidup, tak boleh hidup sunnah saja, cakap bukan, itu terserah. Sebab bila kau hidup sunnah Nabi, kau belum jadi ahli Allah, kau takkan faham nanti. Malahan kau nanti lari daripada tajuk. Itu banyak kita tengok ulama-ulama kita sekarang yang tak mengaji kenal diri, kenal Allah banyak. Jadi banyak fatwa-fatwa yang salah. Kalau kita kata apa, vaksin ni boleh, kita orang Islam kena ambil. Ulama kata, ulama yang tanggung. Tapi kita faham, dia bukan ulama. Kalau ulama, dia takkan berkata begitu. Sebab yang pasti barang batil tetap batil. Dalam vaksin tu ada benda terus banyak cerita lah. Apa dia batil? Kau pergi cek lah.
Sekarang ni kau cek tapi kau pandukan WHO balik. Apa kena dia? Kena mengenai WHO dengan agama kita. Orang dah lama dah bersolat, dah boleh cantum balik rapat-rapat sah. Kita masih lagi. Apa dah bagi orang-orang yang kata orang-orang apa, ulama-ulama pewaris Nabi yang betul-betul dia mana kau singkirkan. Yang ada sekarang ni bukan ulama-ulama, kita maaf dia cakap, bukan ulama-ulama yang betul. Allah Ta'ala kata, Nabi bagi tahu ini ulama yang Nabi takut, pemimpin ulama yang lebih sangat kepada kedua hingga dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi fatwa dia tu mengalir kepada fatwa untuk banyak merosakkan orang umat Islam. Terang-terang Allah hantarkan banjir, boleh pula duduk rapat-rapat lah. Tolong duduk dalam masjid banjir kan, dah boleh, tak payah lagi nak cek SOP ke apa ni. Boleh pula. Apa ni? Tak ada apa pula. Sebab otak mental kau dah tumpukan kepada benda yang kau takut dengan bayang-bayang sendiri. Padahal kita dah ambil wudu, dah apa dah, mana ada benda penyakit lah. Kalau penyakit tu betul-betul menular, jangan keluar langsung. Nabi kata bukannya langgar renggang, tangan keluar. Dan Allah tak pernah buat satu dunia penyakit-penyakit ni. Mana ada, ni kan satu dunia. Ini bukan penyakit-penyakit. Allah tak nyanyi. Allah akan buat satu kampung, 2 kampung, iaitu kampung tu tak boleh keluar mana-mana duduk. Pada zaman dulu-dulu sebelum ni. Ini sekarang ni pula zaman ni, zaman nak dibodoh-bodohkan pula kita ni, kan? WHO ni tentera-tentera Yahudi ataupun bagi tentera-tentera Dajjal. Dajjal lah tu tak lama lagi dia hantarlah tentera tu dulu untuk lemahkan dulu. Nanti kita dah vaksin dah apa semua dah dipaksa dah lemah kan, kita tak tahu nak hilangkan balik vaksin dalam badan kita. Dia nak enjek-enjek dah lantak lah, tapi kita baca ayat biar gila lebur balik. Leburkan balik. Ini pula yakin pula. Masya Allah. Bukan kita nak leburkan balik. Benda dalam tu kan benda agenda daripada Yahudi. Yahudi pula guru dia Dajjal. Faham ke tak faham? Jangan kau salah letak fatwa, wahai ulama. Kaji dulu apa strategi vaksin tu, itu je. Baru kau tahu dalam benda tu, baru kau tahu benda batil. Bila dia dah masuk dalam badan kau, habis. Kalau kau pula tak hancurkan dengan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batilah kana zahaq. Kau pula tak baca tak betul pula. Kita kena vaksin lah untuk selamatkan. Boleh kita buat ibadah. La haula. Kau buat ibadah bergantung pada tu. Allah tak pernah ajar kita. Modal kau hanya Allah, bukan modal kau nak buat ibadah tu vaksin. Jangan salah faham. Ini rosak akidah, saya tak bertanggungjawab. Saya kesian. Saya dah bagi tahu semua, saya tak ada. Nak marah saya, jangan marah saya. Ini bukan saya cakap. Allah dan Rasul cakap. Jangan marah saya. Kalau marah saya, mana kamu marah Allah, marah Rasul. Saya sayang. Saya disuruh sampai, saya sampaikan. Bukan kata saya berani, saya sayang. Saya tak nak pemimpin saya dibodoh-bodohkan. Dan saya tak mahu pemimpin saya, Islam, ulama, membodoh-bodohkan masyarakat. Saya kesian dengan pemimpin, saya kesian dengan ulama-ulama yang su ni tadi. Saya kesian dia tengok. Saya bukan nak mengata dia tak betul, tapi ubahlah. Kau sepatutnya Allah dah bagi. Kalau kau kata kau nak, engkau yang kena nombor 1 mengatakan vaksin ni adalah satu penipuan. Kau kena bangkit. Ini tak engkau pula menyokong suruh enjin pula. Ya Allah, jawablah kau nanti. Jadi jangan salahkan saya dah bagi tahu. Sebab bagi tahu saya kesian. Sifat kasih sayang. Sudah. Lepas dah satu dua. Lepas dah 2 lain pula ni. Poster lah ni lah, kereta lah, apa macam-macam nama. Sampai berbelas lagi nanti akan. Jadi hidup kita bergantung pada vaksin ke? Jawablah masing-masing. Jangan ditolak kepada ulama. Sebab ulama, Nabi dah bagi tahu akhir zaman ulama yang aku paling takuti. Sebab meletakkan fatwa dengan ikut hawa nafsu buruk tadi. Ni buruk perangai. Tapi seolah-olah nampak baik. Jadi kita berhati-hati. Sebab bukan saya suruh benci pada ulama, tapi berhati-hati. Ini zaman adalah zaman fasa yang kelima, penghujung zaman nak masuk kiamat.
Jadi seluruh ni huru hara. Kalau siapa dibagi penglihatan oleh Allah, kita akan melihat keliling kita dah manusia dah banyak jadi-jadian, dah jadi zombie. Tapi tak sedar dia dah jadi zombie. Itu lebih bahayalah. Kalau kita dirasuk, kita sedar kita dirasuk, kita boleh ubat. Tapi kita dirasuk, kita tak maku kita rasuk. Orang pula kita tuduh yang baik tak kena rasuk. Berat. Ini kita menghadapi zaman yang berat sangat. Nabi sampai kata baca surah Kahfi banyak-banyak, bersabar banyak-banyak. Jangan campur dengan orang banyak sangat, sebab nanti kau jadi makhluk jadian juga. Gitu. Nak campur dengan dia, nak ikut cara dia. Kau tak enjet tak pun, kau tak boleh duduk dengan dia. Dan kau dah enjet pun, dia tengok kau lain macam dia kata kau tak betul lah. Dia macam-macam fitnah dia. Dia akan seal kau, dia akan buang kau dalam kampung tu, dia akan macam-macam dia akan buat. Ni berlaku, bukan saya cakap tadi nak tunggu bom jatuh, buat tasbih putus macam bom jatuh. Dia tak makan main tu dulu, Nabi kata. Dia akan main dalaman, dia akan rosakkan di dalaman. Dalaman kita, masyarakat kita, Islam ke tak Islam, dah banyak roh. Jadi tunggu waktu ni kan Rasulullah kata Imam Mahdi akan membetulkan. Dan tak lama lagi Imam Mahdi akan turun membetulkan. Dia bawa apa? Dia bawa ni lah, mentajaliatkan iaitu la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bawa. Dia ni yang akan betul-betul bawa, bukan cakap dia. Bukan sebut dengan mulut dia, betul-betul. Kat dai kau kalimah kafir dia pancung. Dia dengan tentera dia tegas. Dia pancung melalui pancung pedangnya ni, ataupun dia pancung dalaman batil. Itu tadi. Itu je cara dia untuk nak mentadbir muka dunia ni sekarang. Kerana kita dah banyak dah terkena belitan-belitan sihir. Apa ni, Dajjal. Yang dibawa diolahkan oleh anak murid Dajjal, iaitu Israel. Israel bukan Israel, Yahudi. Israel tu nama apa kan? Maknanya bukan Israel, orangnya tadi Yahudi. Yahudi itu bukan orang duduk kat Israel. Yahudi tu perangai dia Yahudi, nak kena faham. Perangai Yahudi iaitu dia tidak senang dengan agama Islam. Yahudi yang tu bukan Israel Yahudi. Duduk di Israel orang Yahudi. Tak semestinya. Kerana duduk kat Israel tu ada orang Islam. Jadi bukan Israel, tapi Allah Ta'ala kata Yahudi. Rasulullah kata Yahudi. Yahudi yang mana? Yang dia, hati dia tu tadi memang simpan dendam dengan orang Islam, solat berjemaah, rapat-rapat, salam, senyum, peluk-peluk. Cukup sakit hati dia. Macam mana nak buat strategi ni, nak bagi Islam ni berjaya? Dia punya lama strategi dia. Kat 100 tahun berjaya, dia dapat sikit-sikit. Last sekali kemuncak dia boleh kontrol orang Islam, solat berjarak-jarak. Dia tadi tak boleh nak senyum pakai mask, takut kuman keliling. Mana ada Allah nak nyaya kita kuman satu dunia pula. Dia takut-takutkan tadi. Kita ni bila dah ditakut-takut, lepas tu nak disaman pula tak pakai 1000 paling tinggi rendah, tak pakai mask. Lagi manusia takut. Sebab manusia tak kenal diri, tak kenal Allah terlalu banyak, ikutlah. Yang berat nanti, yang menanggung tadi, orang yang betul-betul pegang iman tu akhir zaman macam pegang bara besar. Tapi tak apa, mereka ni dianggap pelik, ghariban, pelik. Kita ni dianggap pelik sebab lebih banyak orang yang kena jadi zombie dan kena rasuk. Kita tak kena rasuk, dianggap kita ni pelik. Macam Nabi dulu-dulu datang bawa Islam. Kamu kafir Quraisy bela patung apa semua, emas, lata, uzah, perak. Dia buat pada batu mahal, batu yang mahal kan. Nabi Muhammad tak ada pula. Apa Nabi ni sesat ni, peliklah Muhammad ni. Dia kan kembali nanti Nabi kata akan pelik. Kita betul-betul pegang tauhid la ilaha illallah, dia anggap pelik. Dia anggap kita ni tak bermanfaat, kita punya ilmu ni dia anggap. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala pilih, siapa yang Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, siapa yang dianggap pelik nanti,
zaman penghujung zaman kita ni, dia itulah yang beruntunglah orang yang dianggap pelik. Jadi biarlah kita berhujung ni kita jadi orang pelik yang ada orang ramai. Yang lain dia orang tu sebenarnya dia sebenarnya yang kena zombie dia ya. Jadi kita berhati-hati, kita ni ya memang berat, kita sikit kan yang berat, tapi peganglah teguh sama-sama kita. Jangan kita mengalah dengan mereka. Jangan sebabkan perkataan kita menyebabkan kita lemah. Biar dia kata macam-macam pun, yang penting kita tahu ya Allah, wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yusir. Maksudnya ada surah Yasin. Muhammad, jangan kau berduka cita, jangan kau lemah-lemahkan diri kau sebab perkataan dia mengatakan kau macam-macam ni tadi tak betul ke apa benda kan. Kau jangan layankan perkataan dia. Kan? Wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma. Jangan kau berduka. Engkau lah yang kita bila orang lontarkan kata macam-macam satu kampung, kita kena kata wala yahzunka qawluhum. Jangan kita berduka cita apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Sungguhnya aku tahu apa ada dalam hati mereka. Dalam hati mereka dia ada kebencian. Tapi dia tak kata dia benci kita, tapi dia gunakan perkataan bahawa kita ni, dia cari-cari, dia korek-korek biar berkeruh, biar tahu kita ni tak betul. Dia cari jalan. Tapi kau jangan disebabkan perkataan dia kau jadi malas nak berzikir dengan aku, kau rasa kau kalah. Tak. Allah tegur Nabi supaya jangan begitu. Nabi tak buat gitu pun, tapi Allah sayang dia bagi tahu untuk kita. Keliling kita akan mengatakan gitu kepada kita. Jadi kita jangan masukkan dalam otak kita perkataan. Kita tahu dalam hati dia adalah kebenci. Dia bercakap tu atas dasar kebencian, kita jangan layan. Kita tetap di dalam kasih sayang. Doakan dia, ya Allah bagi dia kasih sayang, ya Allah betulkan dia, bagi dia petunjuk, ya Allah. Kan dia hamba engkau, kalau kau bagi petunjuk engkau lebih bijaksana, ya Allah. Dia hamba engkau. Jadi kita pujuk. Itu yang makam Nabi Muhammad. Kita jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu macam Imam Mahdi. Imam Mahdi kau betul. Jadi inilah kedudukan kita ya. Jadi jangan kita maknanya kita berada di fasa kelima akhir zaman ni. Zaman kiamat ni huru hari Allah ngapalah aku hidup dalam keadaan. Jangan. Sebenarnya Allah nak pilih kita. Ya, bersyukur kita masih meneruskan jejak langkah kekasih dia Nabi Muhammad SAW. Jejak langkah di mana merasakan yang hidup hanya Allah. Itu nombor satu. Pakaian Rasulullah, tidak merasa adakah keluarga. La ilaha illallah. Baru dia Muhammad, aku ni tak lain adalah bersuruh Allah. Aku tak ada. Yang ada bersuruh, dia suruh aku begini. Jadi aku pun tak ada. Jadi satu yang ada, zat dan sifatnya, af'al dan asma'nya yang ada. Sebenarnya kamu ke bumi ni tak adalah, tak lain semua kekuasaan Allah. Alif lam lam. Apa bentuk af'al yang kita tengok? Bentuk. Itu siapa yang membentuk kan? Pokok ada yang daripada pokok baik kayu balak jadi kadang-kadang jadi tongkat orang jadi. Ada kali kan dia jadi pintu daripada pokok. Ada kali dia jadi meja, ada kali dia jadi keruh, macam-macam. Ada kali dijadikan atap. Betul? Jadikan tiang. Jadi yang penting dia asal daripada pokok. Betul? Betul tak? Pokok balak kan? Tapi pokok tu daripada mana? Allah, adakah kita nampak pencipta pokok tu selain daripada Allah? Jadi adakah kita nak nampak af'al tu selain semuanya daripada Allah? Cuma yang membentukkan manusia dia asalnya pokok juga. Kalau tak ada pokok dia boleh bentukkan. Jadi segala bentuk Allah yang jadikan. Sebab Allah bagi idea kepada manusia daripada pokok kau buat pintu. Allah Ta'ala kata. Daripada pokok kau buatlah apa ni, tiang untuk tegakkan papan yang lain. Pokok tu besar. Daripada pokok kau boleh jadikan kursi. Daripada pokok kau boleh khat tu dia. Semua siapa yang bagi idea, kehendak siapa tu, ada kita nampak yang lain lagi. Jadi kita mengaji ni kita akan tenang, kita nampak semua makhluk Allah yang kita lihat tak ada kekuasaan. Dan dia tu bergerak atas izin Allah. Malaikat ke, nabi-nabi, kita ke, sakti lah, iblis ke, siapa yang bagi dia?
jin ke apa yang mana kita mesti dia bukan. Dia bergerak tu tak izin siapa. Tapi bila kita tak mengaji ni, kita takut sebab apa? Kita tahu dia ada kuasa. Dia ni ada kuasa, tu ada kuasa, orang ni ada kuasa lah. Dia nak lawan aku. Mak Tyson pun dia nak lawan dengan Holyfield. Holyfield pun takut jumpa Mak Tyson. Mak Tyson pun takut mula-mula sebelum lawan. Tapi dia kena training lawan. Tak, masing-masing confident dengan aku. Bila lawan, salah seorang jatuh, dia pun peluk. Tak ada ketakutan tak? Datang, kasih sah. Ya. Jadi kesudahan dia ke mana? Mengesakan Allah. Tak ada apa. Cerita dia. Menang, kalah. Kadang-kadang Malaysia menang, kadang Holyfield menang. Jadi kehidupan kita gitu. Kadang-kadang kita di pihak Allah Ta'ala kalau menang kita bersyukur lah. Ya Allah engkau lah ya Allah. Gitu juga bila kalah, ya Allah engkau juga jatuh kan juga. Yang penting kita tetap dengan Allah. Sebab dua kehidupan kita akan. Jadi jangan kau risaukan dua. Kau risau kau tak dengan Allah. Kita dah terbiasa kita nak yang senang ni. Bila kena susah kita berbalah dengan Allah. Tak puas hati. Itu sebenarnya masih ada siwa ataupun kebendaan dalam hidup. Tetap buang. Lepas tu dah kebendaan dah ada, kita berkeinginan tu berjahat ni. Ini dua-dua kena buang. Buangkan semua benda-benda, apa benda pun tahu tepi aja. Dan diri kita sendiri duduk dulu. Ada dalam kolbon kita tak landing. Dan kita nampak semua yang ada tu adalah susunan. Inilah kehidupan yang sebenar-benar yang dikatakan la ilaha illallah. Jangan pakai kalimah-kalimah lain lagi. Bukan saya tak bagi pakai. Fahamkan ni dulu. Nanti baru kita akan faham apa kalimah-kalimah dalam Quran tu 6665 ayat. Semuanya akan kembali kepada Allahus Samad, kembali kepada mengesakan Allah ilaha illallah. Apa pun ilmu mekanik, ilmu apa pun yang kamu belajar, semua akan kembali mengesakan apa saja pun. Tapi kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, susahlah nak cakap. Pasal benda ni bukan boleh berbala. Yakin tu hidayah daripada Allah. Ya kabnun, yakinlah. Ya tu titik dua yang mutakalimun. Dia mengatakan diri dia yakin dengan diri, dia hakul yakin kawan. Jadi bukan kita ni Allah kata dibiarkan saja hidup begitu, tak ada sebab apa-apa kan kita hidup. Tak ada sebab apa-apa. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita, rahsia dia. Itu yang mahalnya, bukan kitanya ada, tapi rahsia dia. Apa yang nak diceritakan dalam diri kita, dan diri dia tu ada pada diri kita. Bukan buat mana kita ni ada, bukan. Tapi kisah dia lah. Kalau iblis, dia bawa watak tu lah. Dan kita marah, iblis bertobat nampak iblis. Mana boleh obat, ada watak dia gitu. Jadi kita jangan marah-marah sangat. Si aja ni, kita kan musuh kita iblis. Memang musuh. Tapi jangan melampau sangat sampai hina dia. Dia pun ada tugas. Kalau dia tak ada buat macam tu, kau tak tahu nanti mana yang benar, mana yang batil. Jadi harus terima kasih juga. Harus belajar juga pada iblis. Taktik-taktik, teknik-teknik yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk menyesatkan. Siapa yang bagi tu? Ke dia ada idea sendiri? Kan? Siapa bagi? Telkom, DJ. Hantar WhatsApp kat dia. Ada? Gelombang mana pula dia pakai? Tak ada, semua daripada kehendak Allah. Apa si Haji ni, iblis pun daripada Allah. Memanglah. Kau mengaji kena diri, kena Allah. Jangan kau tak mengaji, memang kau tak faham nanti. Kau berbalah dengan aku pun malah nak balah. Kau tak faham. Kau fahamkan dulu sebenarnya. Semua kekuasaan, apa pun iblis ke, malaikat maut ke, malaikat Jibril, kekuasaan tu siapa yang bagi? Ilmu tu siapa bagi? Hidup tu siapa bagi? Dia nak ceritakan kau buat watak ni iblis tu nak. Baru dia jadikan satu cerita daripada pasal 1 sampai pasal 6. Sekarang pasal 5. Sampai 6 baru sitati ayam, habis semua. Dah masuk surga, dah masuk neraka, habis cerita Allah Ta'ala nak ceritakan. Surah Al-Insan Sajadah. Kan? Sitati dia menciptakan dalam 6 masa kan, sitati ayam.
Bukan 6 hari, bukan 6 bulan, bukan 6 tahun, bukan 6,000 tahun. 6 masa. 6 masa tu 6 fasa. Fasa pertama dia jadikan pertama Nur Muhammad. Kedua dia jadikan Nabi-Nabi Adam. Sampai Rasulullah dah fasa ke 3, fasa keempat, fasa khalifah. Sampai ke kita fasa dah Dajjal Imam Mahdi. Dah nak masuk kiamat. Maknanya dah masuk kiamat dah tu. Kiamat kecil. Tapi dah masuk. Mana ada aman? Ya, manusia tu yang dah jadi kiamat banyak. Dah banyak jadi zombie, dah banyak jadi roh. Orang yang nak mentauhid dan Allah tu orang sebut nama Allah banyak, yang betul-betul faham tu sikit. Jadi asing, jadi pelik. Ni Nabi pasal 5 gitu. Tak lama lagi bila-bila pun nanti Imam Mahdi tu pun dah dekat sangat lah. Nanti kita kata mana saja kita ke depan kita boleh maju lagi ni 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun lagi kita kena terserah. Kita bukan jaga ikut nafsu, kita berpandu pada Quran dan hadis. Mulut Nabi Muhammad SAW tu kalam Allah. Dia mengatakan akhir zaman jenis ciri-ciri dia. Pemimpin zalim, orang perempuan dah pakaian lelaki pakaian perempuan, perempuan suka pada lelaki, perempuan lelaki suka pada lelaki, banyak kita tengok pelik-pelik. Kan? Tu. Dekat Arab tadi dah turun salji, macam-macam tanda yang Allah Taala bagi pada Nabi, bagi tahu pada Nabi dah sebut tu 99% dah terjadi. Bukan kita cakap melulu tanpa ada bersandarkan pada Quran dan hadis. Jadi sedap dia cakap. Iyalah kau tengok aku cakap macam sedap. Ingat aku kutip-kutip mana-mana. Nah, untuk kepala otak aku sendiri aku nak cakap tak. Saya cakap atas kasih sayang. Bersiaplah ke hadapan kita ni, bukan saya nak nakut-nakutkan. Lebih baik saya ingatkan supaya kita dalam keadaan akidah, kenal diri, kenal Allah, mengesakan Allah. Mati tetap susah tetap usah ke depan kita. Yang penting jangan kita jadikan lebih susah, iaitu kita tak pegang Allah, tak berakidah kepada Allah. Itu yang paling takut saya tu. Bukan nak kita takut hadapi ke depan ni. Tetapi yang kita takuti adalah manusia tak kembali kepada Allah betul-betul. Kenal diri, kenal tak betul-betul. Masih lagi keadaan dia nak kejar sangat. Ya Allah, jangan. Nanti jangan menyesal. Ini kita dah baca hadis tentang penghujung zaman. Bukan masa ni kita nak baca hadis ke depan kita, nanti kita buat rumah, kita kumpul duit. Kita tak ada dah. Kita jangan pakai hadis tu dah. Hadis sekarang ni hadis tentang penghujung zaman kita pakai. Bersiap-siap lah, simpan apa saja. Tu bekalan-bekalan. Paling tidak 2 tahun kita akan diuji cukup-cukup. Jadi kurang-kurang kita buat siap persiapan. Mana ada tanah-tanah, mana ada duit kat bank, mana apa, keluarkan, infakkan kepada orang susah ke, infak untuk fisabilillah ke, untuk apa ke, senjata perang ke, apa untuk niatkan tadi kan, infakkan. Jangan nanti bila jadi kau tu jam kau nak jual tanah kau, mengapa aku tak jual cepat, jangan menyesal. Waktu tu tak hancur semua dah. Orang lain dah pegang tanah kau lah ibaratnya. Yahudi ni dah pegang tanah. Bukan orang Yahudi Israel tu Yahudi yang orang sama dengan kita Melayu juga, tapi perangai dia Yahudi. Dia sama agama dengan kita juga, tapi perangai dia tu perangai Yahudi. Ingat baik-baik. Dengan ada siapa yang terasa maknanya kalau terasa bertaubatlah. Sebelum tidak sampai waktu turun Imam Mahdi, saya tak tahu sempat bertaubat ke tidak. Dia tak cerita banyak dah, tulis kafaro kafir, dia tebas. Kau tak cepat bertaubat, depan dia memang dia tebas. Tentera-tentera dia memang hebat-hebat. Imam Mahdi tu ketua para wali. Itu tadi. Ini kalau kat dunia kita tak dapat jumpa Allah, kita jumpa dia macam dia jumpa Allah. Macam kita jumpa Allah, bukan dia tu Allah, jangan salah faham. Ni hadis ni. Kalau kita nak cari Allah tu susah, memang tak akan jumpa. Kalau kau nak jumpa, kau cari orang ahli tu, wali-wali tu.
Tapi waliku bukan Allah, tapi dia dah tak ada keakuan diri. Baru kita faham dia yang nak bagi kenal kita kepada Allah. Itulah maksud Allah Ta'ala dan besi. Bukan Allah tu tadi masuk dalam diri orang tu. Bukan salah tu kalau kita kata Allah menunggal dengan kita, kita menunggal dengan Allah, salah. Tapi bahasa tu menunggal Kaulah Gusti, menunggal dengan Tuhan. Istilahnya sebenarnya kita kena faham. Dia bagi istilah tu, tak ada perkataan yang boleh nak disebut. Tapi sebenarnya menunggal, tunggal dia tu tetap satu, bukan dua. Dari bukanlah dia dalam menjelma dalam diri kita, bukan mana dua tu. Kan? Maksudnya tadi kita tak ada lah. Faham kan betul-betul? Bila kita betul-betul tak ada, barulah yang ada siapa? Baru kita nampak semua ni tak ada. Itu tadi malaikat tu gerak, itu tadi matahari, itu siapa yang gerakkan? Semua wahuwa bikulli syai'in qadir. Allah meliputi atas segala kekuasaan. Dia tak ada siapa pun ada kuasa. Tapi kalau kita tak faham, tak duduk kat situ, susahlah nak cakap. Dia nak cakap macam mana kita lagi nampak makhluk tu ada kuasa, payahlah. Itu pasal kau mengaji kenal diri kenal Allah. Lama-lama Allah bagi hidayah di bawah kita dapat yakin. Kau tak dibagi hidayah oleh Allah, 1000 tahun belajar pun tak dapat. Jadi bila kita bersungguh-sungguh nakkan hidayah Allah, duduk mengaji kenal diri kenal Allah, Allah pasti Allah pun kau tak mau kenal dengan Allah pun nak perkenalkan diri. Kau tak nak tu. Pasal dia sayang dengan kau, merendah diri, dia perkenalkan diri. Kau padahal kau tak nak. Apalagi kalau kau nak lagi lah, Allah Ta'ala sepantas gila nak kenalkan diri dia pada kau. Itu je. Oh Allah pun jadikan aku, Allah nak akan aku sembah. Jangan kau salah faham. Allah merendah diri, kesian dengan kau. Dia merendah diri, suruh sembah dia. Kau jangan ingat pula Allah memerlukan kita. Salah faham tu. Aku menyembah kau ya Allah sebab kau suruh. La haula wala. Kau tak faham, tak kenal diri. Kalau kau kenal diri, ya Allah sebenarnya engkau lah nyembah diri kau sendiri. Aku ni tak ada. Engkau cerita tentang diri kau. Engkau lah pembuat dia, engkau lah pencipta dia, engkau yang engkau semua engkau. Maka syarikat Talikom tu semua dia. Macam mana? Perkataan dia, susun dia, semua orang dia buat, tiang dia buat, semua dia punya. Apa nak kita cakap? Ada lagi kekurangan tak? Lepas tu dia suruh kita suruh orang lain telefon dia. Mana? Memerlukan kau memerlukan aku. Bukan sebenarnya dia nak kau tahu dia tu meliputi semua sekali. Kau tak ada kekuasaan sebenarnya. Dia nak kenalkan diri dia. Kau faham? Kau tak faham lagi, kau kata engkau yang ada. Begitulah kita ni. Masa dia pakaikan kalimah tu, jangan pisah. La ilaha illallah. Tetap kau ni taat. Tetap asyhadu alla, kau menyaksikan kau ni tak ada. Yang kau saksikan semua adalah menunjukkan dia. Bukan dia banyak. Dia banyak dinyatakan, bukan dia tu banyak. Oleh kot berjuta-juta, tak boleh nak mampu kira alam ni makin lama membesar. Itu semua nak menceritakan dia yang satu, bukan banyak. Pasal Allah tak mau kita celaru, Allah tak mau kita tersesat. Dia jadikan banyak ni supaya kau bukan duduk kat banyak tu, dia kata. Kau pergi ikut kat perhiasan banyak tu apa? Aku jadikan tu perhiasan supaya kau tahu siapa yang ciptakan dia. Kalau dia tu indah, aku tu lebih indah daripada perhiasan yang aku buat. Aku nak nyatakan diri aku. Kau pergi berhenti situ apa? Kau jangan salahkan aku. Aku buat tu supaya kau nampak aku yang menzahirkan. Supaya kau tak tertipu, kau sentiasa nampak aku. Aku yang menzahirkan semuanya. Tapi bukan yang zahir tu aku. Kena faham. Sebab di sebalik zahir ada batin. Jadi aku jadikan zahir tu tadi untuk menyatakan aku yang ada, semua tak ada. Ibarat sekarang ni kamu duduk sini, lepas tu sebenarnya sekeliling kamu ni cahaya. Kau nak lari kat mana? Kau nak lari kat mana? Semua kau pergi dipenuhi oleh cahaya zahir dan langit dan bumi. Kau nak lari mana? Lepas tu kau mengaku kau yang, kau nak mengaku apa? Dah memang semua dia yang arahkan kau. Jadi menyerah diri tak kita kau dah faham. Buat baik pun dia, ini dia begini dia, semuanya dia lah. Itulah sebenarnya kebingungan tu tadi menyebabkan kita yakin dia lah semuanya yang mengatur.
Ke ada yang jahat tu Allah tak ada kuasa nak mengatur. Semua dia. Oh, kalau macam tu saja kata buat jahat. Kita buat jahat dah. Buatlah kau jahat. Ya ke boleh kau buat? Silap-silap kau baru nak buat kena benda kau nak rompak kedai emas tu dah kena tenggelam air. Kau buatlah. Kau kata kau ada kekuasaan nak buat jahat. Jangan. Iblis tu pun nak buat jahat minta izin pada Allah. Dia tak ada kekuatan. Dia tak ada kekuatan nak goda Adam tu. Allah minta izin pada Allah. Boleh aku goda? Boleh kau goda, tapi kalau dia tenggelam dengan aku, ikhlas, fana, kau tak boleh buat apa-apa Iblis. Yalah, aku tunggu dia keluar pada kau. Dia ada kedirian dia, aku goda. Kita ni ada keakuan diri. Siap Iblis tu, memang tugas dia gitu. Dia ada kekuasaan bila kita ada keakuan. Tapi kalau kita dah tenggelam fana dengan Allah, la ilaha illallah, betul-betul faham, tak ada kita, dia tak boleh buat apa. Dia pun malas. Dia memang bukan tugas dia. Tugas dia Allah bagi sesatkan orang yang bila dah. Tengok riwayat kisah Nabi Adam tadi. Dia dah bagi tahu Adam, Allah dah bagi tahu Adam kat dalam syurga ni semua milik kau, makan lah kau nak. Pakaian kau semua yang dah indah. Tapi satu kau jangan dekat pohon tu. Pohon khuldi tu. Khuldi tu maknanya berkekalan lah kononnya. Tapi dia balik-balik jadi hawa pula. Dalam syurga dah ada teman pula. Mula Iblis goda Hawa goda berpuluh tahun juga baru nak dekat. Bukan macam kita 1-2 hari dah kena terbujuk. Bukan. Berpuluh tahun juga. Kebal juga Adam tu. Baru dia dekati, makin dekat. Bukan terus lagi. Cerita dalam Quran ni kalau diceritakan nanti jadi tebal ni Quran cerita kisah Adam kau nak baca. Dia sikit pun kau tak baca. Jadi dia pendekkan lah. Kan? Tu kita faham. Bukan masanya satu dia asut dia terus pergi lah berpuluh tahun. Itu pun dia siap dia tegur Siti Hawa. Jangan kau layan tu Iblis tu. Kita ni musuh kita. Allah Ta'ala kata kau kena hilangkan keakuan diri kita. Kita jangan fikir kita hanya ada Allah hadir. Jadi kita lupa pada Allah, dia akan datang. Memang itulah cerita kita nak faham. Kan kisah asalnya, kesalahan pertama tu adalah ada keakuan diri. Pada awal-awal Allah Ta'ala kata kau bila kau hampir maknanya kau dah keluar daripada aku. Pesanan aku tu tadi. Pesanan aku. Dalam syurga macam-macam. Bila Nabi Adam dah jadi dia dah tu dia telanjangkan Allah. Dihina lah, dihina. Jadikan cerita kisah Allah Ta'ala untuk nak disebarkan manusia tu ramai kan. Dia turunkan ke bumi. Berpisahlah dia telanjang, tutup ke daun malu kan. Lepas tu jumpa balik. Ada kisah lah. Jadi anak pinak cucu sampai ke kita ramai kan. Tak lari, kisah dia tetaplah ada keakuan diri juga. Pesanan daripada tok moyang kita Nabi Adam, la ilaha illallah. Dan nak dapat keampunan Allah tu susah. Salahnya sikit je, tapi sebenarnya bukan sikit, tapi dengan siapa yang sikit tu. Kalau Adam tu salah, dia api pohon tu sampai dihalau daripada syurga, berat sangat salah. Jangan pandang kecil besar, tapi kau dah merasakan ada riak, iaitu syirik, keakuan diri. Ada aku, ada engkau. Kau menduakan aku. Padahal aku aja kan. Jadi kau ada rasa engkau dah dua dah. Mana? Wala yusyrik bi ibadati. Kau mensekutukan Allah dalam ibadah. Kau rasa engkau yang melaku. Iblis tak ada kekuasaan kalau selagi kita. Tapi kita tak mengaji ni susahlah. Kita akan nampak Iblis ada kuasa sebab kita tak mengaji ni. Berat tak? Jadi kalau kita mengaji ni, kita ada defend kita. Jadi kita tak akan salahkan Iblis dulu. Kita akan salahkan diri kita, keakuan diri. Bila ada keakuan diri, kita menjemput Iblis datang goda. Itu aja. Dan kita nak jaga bila belajar kenal diri, kenal Allah, kita kena binasa. Nak selamat tu Allah Ta'ala kata binasakan diri kita yang ada hanya diri yang tunggal. Sebab kita nampak Iblis tak ada kuasa, dia tak boleh buat apa-apa dengan kita pun. Itu yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung
daripada kejahatan syaitan yang Allah rejam, kan? Maknanya macam mana lindung bawah pokok ke syaitan tu? Kau syaitan pun kau tak nampak, kau nak lindung macam mana? Maksudnya hilangkan kedirian. Bila hilang betul-betul kedirian, barulah engkau dilindungi oleh Allah. Macam mana cara dia? Kenalah mengaji, kenal diri, kenal Allah. La ilaha, tak ada kan diri kau, barulah kau dilindungi Allah. Kau berada dalam benteng Allah. La ilaha illallahu izni. La ilaha illallah tu benteng Allah. Siapa yang menyebutnya dengan betul-betul, maka dia jamin oleh Allah keamanan. Ini yang maksud Allah. Kita boleh sebut a'udzubillahi minasyaitonir. Bila diri kau ada, kau baca 1000 kali pun dia tetap boleh godeng kau. Kau tak berlindung dengan Allah pun. Kau hanya cakapnya sebut saja, tapi tak faham berlindung macam mana. Berlindung tu menghilangkan rasa keakuan dia. Yang ada hanya Allah. Semua tak ada kuasa berlindung tak? Yang kuasa siapa? Allah. Kita bagi satu-satu cakap, insyaAllah. Sebelum kita tutup, siap saya cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan limpah kurnia kasih sayang dia terhadap kita ni, dibawakan saya dan sahabat saya berada di sini untuk bersama-sama dengan Ustaz untuk mengenal diri Allah. Di mana keimanan yang kita dapat, sebenarnya keimanan yang kita dapat bukan sekadar kita mengetahui rukun-rukun iman, itu tak sampai lagi untuk membawa kita dipanggil keimanan. Sebenarnya yang saya dapat sebenarnya keimanan apabila kita tak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, itulah keimanan namanya. Sebab kita kalau nak rasakan ada kedirian, itu bukan iman. So di mana tadi sebentar Ustaz ada menerangkan sebab tentang vaksin, di mana isteri saya diberikan mimpi sebenarnya apakah isi kandungan dalam vaksin ini. Apabila perbincangan saya dengan isteri saya mengatakan dia mimpi sebenarnya vaksin ini adalah memang batil. Sebenarnya isi kandungan dalam vaksin itu adalah sebenarnya adalah satu yang tak baik untuk dalam badan kita. Memang tak baik. Jadi kata Ustaz tadi, kalau kita dah ambil vaksin tu, kita tahirkanlah. Hancur, lenyapkan balik kalimat-kalimat. So jadi sampai sini saja perkongsian saya pada malam ini. Semoga apa yang kita dengar sebenarnya tadi daripada Ustaz membawa sebenarnya keimanan dalam diri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersyukur kerana dibenarkan oleh Allah untuk berada di sini. Jadi membuka minda dan memberi gambaran baru dalam pandangan mengenal diri. Jadi itulah pendapat saya. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh dua teman kita tadi adalah daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan Allah, tak lain. Bukan perkataan dia daripada perkataan dia. Sebab bila perkataan daripada hawa nafsu lain, dia akan menceritakan untuk membangga-banggakan. Tapi kalau cerita tu lintasan daripada Khatir Rabbani, kalimat-kalimat kudus, kalimat suci daripada kalimat-kalimat Rabbi, maka dia keluar tetap akan nak membawa mengesakan kali lain. Biarpun orang tu dia baru belajar ke, tetapi kalimat yang dia keluar tu nak mengajak kepada esakan Allah, itu yang paling tinggi. Tapi kalau kau banyak ilmu menjadi-jadi berapa gudang, berapa PhD, tapi cerita kau untuk kepentingan hawa nafsu kau, tak kenal diri, tak kenal Allah, bukan nak mengajak kepada mengesakan Allah, mengajak kepada kebanggaan diri, itu bukan daripada kalimat Allah.
Memang tu kau ambil petik daripada kalimat Allah, tapi Allah tak istiharkan tu kalimat Allah. Tapi kalau kau tak ada belajar apa, kau ada sikit je, tapi hati kau bersih, nak ceritakan juga apa yang aku nak ceritakan, ya Allah, apa yang kau nak bagi ni untuk mengesakan. Itu yang Allah Ta'ala ahsanu amal. Allah akan pandang kau punya berapa banyak PhD, Allah pandang dalam kau. Suci tak? Jernih tak? Betul-betul tak ada rasa keegoan diri, keakuan diri. Kau bercakap tu betul-betul nak mengajak manusia mengesakan Allah, dan kita sama-sama tak ada tajuk lain nak projek tu ke nak tu ke perangkaan. Tak ada dalam diri kau. Itu kalimat suci, kudus, kalimat Rabbi, kalimat Tuhan yang telah bersyukurlah kau telah disucikan oleh Allah. Maka bila disucikan Allah, Allah downloadkan ilmu untuk langsung daripada Allah lah dunia. Tinggi orang ni tak belajar. Bukan tak belajar, dia dah buat perjuangan kau tak tahu. Sedangkan kau belajar untuk niat kau untuk bangga-banggakan. Kau dapat tu lah hijrah kau. Dia hijrah walaupun dia belajar, dia niatkan tadi untuk mengesakan Allah, tak ada lain. Walau tak ada PhD, dia tu dia pandang mulia oleh Allah, kedudukan dia. Bukanlah saya cakap tak boleh belajar PhD, belajarlah. Tapi perlu tahu hala tuju kita adalah banyak mana pun PhD kau tetap juga mengesakan Allah. Tak boleh kau nak bangga aku lebih tinggi, tak boleh. Tak boleh. Ada mengaji ni gitu. Sikit pun mengesakan Allah, banyak pun tetap ilahun mengesakan. Tak boleh lari daripada tajuk. Dia bagi kau cincin Nabi Sulaiman ke tongkat Musa punya kuasa, tetap mengesakan Allah tu nombor satu. Modal kita tetap mengesakan Allah. Jangan hilangkan modal tu. Yang lain tu semua untuk nak dapat yang lain tu sikit-sikit. Yang paling utama modal kita siapa? Mengesakan Allah. Modal dalam hidup kita. Jangan sampai dalam hidup kita tak ada Allah. Tak ada Allah. Hilang modal nak dapat untung apa? Modal tak ada nak untung apa? Jadi modal kita utama dalam hidup adalah, modal utama tu kata Rasulullah adalah Allah. Dalam hidup kita jangan kita sekali-kali selain daripada Allah. Allah je nombor satu. Apa pun kehidupan kita. Baru yang lain tu tak apa. Dia nak datang macam mana lantak. Yang penting tetap hala tuju kita, bekas kita normal. Dia datang macam mana, kekayaan ke, hina ke, jangan tetap mengesakan Allah. Ilahun wahid. Itu Rasulullah SAW. Itu pegangan kita. Kuat. Ya. Saya rasa cukup di situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan saya dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri, wa'afu minkum, minta maaf banyak-banyak. Cuma saya cakap demi kasih sayang, itu sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kita ceritakan habis-habis demi kasih sayang, bukan nak menghina sesiapa, insyaAllah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina